Anyway, kepada yang baru layan video-video aku, terima kasih kerana sudi menonton. Yang tak pernah miss, thank you guys for your support. Please subscribe dan like video ni. Dan kepada yang nak layan podcast, ada link dekat bawah. Korang boleh gunakan apps Spotify ataupun Apple Podcast. Tapi kalau korang nak tengok siapa panel-panel podcast review aku ni, ada channel satu lagi, korang boleh subscribe juga. Assalamualaikum, kembali bersama Telegram dalam Mata-Mata Wayang. Untuk video kali ni, aku nak review satu filem yang berjudul Hantu Bonceng 2.0. Kenapa 2.0? Sebab tahun 2011 last time ada satu filem yang berjudul Hantu Bonceng. Filem yang 2011 diarahkan oleh Ahmad Ham, tapi kali ini 2.0 diarahkan oleh Datuk Yusri Abdul Halim atau orang kenal Yusri KRU. Okey, filem ni 2.0 dibintangi oleh Zizan Razak dan Tayudin Bakar. Zizan sebagai Amran, Tayudin sebagai Kunyit. Dalam video trailer review yang aku buat, aku ada cakap yang aku tak expect something yang bagus. Tetapi aku tak sangka dia seteruk ni. Okay? This is like average. Dia bawah. Maybe bawah lagi sikit. Between average dengan yang bottom tu, dia dekat tengah-tengah. And cerita ni memang tak ada kena-mena dengan cerita the first film, kecuali dua pelakon yang sama, membawakan watak yang sama. Tapi itu pun a bit stretch sebab nama watak je sama, babe. Watak tu not actually continuation from the first film. So basically they just membonceng nama hantu bonceng ni. Aku tahu it's a bit harsh, so why not we step back a bit, bagi aku explain. First, the structure of the story. Dia start terus second act. Pada aku lah, dia tak ada first act. Terus cerita seram, kena kacau, sangkut dekat hotel lama tu. Dia tak ada introduction langsung untuk watak-watak ni. Yes, memang boleh buat macam ni, tapi in between kena ada selitkan sikit lah backstory, nak bagi tahu orang siapa Zizan ni, siapa Kunyit ni kan. Dia assume kau dah kenal dua orang karakter ni sebab tajuk pun 2.0. Macam kononnya sambungan daripada filem 2011 last time. Masalahnya kat sini, nama je sama. The first movie tu, dia dah ada karakter arc tau. Yes, mungkin orang boleh cakap dah 10 tahun, karakter berubah lah kan. Betul, tapi kena ada justification lah kenapa watak-watak ni berubah. Okay, let's say kita lupakan filem 2011 last time. Till untuk filem ni, still tak ada introduction. Siapa dua orang ni? Kenapa aku kena kisah dua orang karakter ni? Ada elemen misteri yang ditunjukkan dalam filem ni, aku rasa hanya untuk pay off towards the end, bukan untuk menggerakkan jalan cerita watak utama ni. Sebab towards the end, watak Zizan dan Kunyit ni tak berubah apa-apa. They are the same person dari start sampai habis. Pada aku itu satu kelemahan yang ketara dalam kualiti penulisan lakon layar. Aku ada masalah kat situ. Kan, pada aku you need to have a character arc. Otherwise your film nothing, tak ada apa-apa, just a sketch show. Tapi kalau korang tak ada masalah, korang boleh straight away enjoy tengok filem ni, it's okay. Good for you. Untuk aku memerlukan benda tu sebab pada aku this is film, bukan TV drama. Okay, next, the progression of the story. Okay lah, maybe dia memilih untuk tak nak explore the characters. Pada dia, movie ni is a plot-driven movie. Yes, betul. Ada filem yang based on plot-driven. Tetapi dalam filem ni, plot dia tak bergerak, babe, selama sejam. Sejam pertama tu, cerita dia terpusing-pusing dalam hotel tu tau. Kejap Zizan kena kacau, kejap Kunyit kena kacau. Dia drag kau, babe. And typical cerita seram, lepas kena kacau the first time, next day macam nothing happen. Second time kena kacau pun sama juga lepas tu kan. So bila ada dua watak utama, dia gila-gila, babe. Memula Zizan, lepas tu Kunyit, lepas tu Zizan Musin, lepas tu Kunyit pula. And even bila ada something lain yang happen selain daripada kena kacau, pun sama. Next scene dah lupa dah pasal benda tu. Punyalah dia nak panjangkan cerita ni, dia pusing-pusing kat situ sejam. Maybe sejam lebih sikit. Watak Zizan dan Kunyit ni pula, dia kejap takut, kejap tak takut kan. Memula Zizan takut, Kunyit malas nak layan. Lepas tu bila Kunyit pula takut, Zizan pula malas nak layan. Dia rolling benda yang sama. And apa yang kau cuba sampaikan sebenarnya? Kau nak aku ambil serius ke tak cerita ni? Ke kau just messing around? Oh, maybe kau tak tahu
Apa yang kau nak buat sebenarnya? Dah lah cerita dia, total running time sejam 40 minit. Lama tu. Lepas tu, 10 ke 15 minit last tu, baru ada satu significant thing yang happen yang move the story forward. Which is dalam konteks cerita ni, aku tak rasa ada sebab kenapa it takes that long untuk sampai ke situ. Kecuali dia memang just nak drag the story in the middle. Boleh written, babe. Serius. Hancur dia punya penulisan. Seriously. Siapa yang dah tengok, cuba korang fikir balik. Bukan aku nak ambil serius sangat lah cerita ni kan. But if that the case, baik kau buat drama TV je. Orang tengok free, tak payah bayar. Sebab pada aku, cinema is not just a video footage in a big screen lah. Apa yang nak disampaikan tu penting. Tapi again, benda ni pun streaming je. So maybe aku salah. I don't know lah. Okay, tu bab story structure. Kita sentuh pula bab production. Okay, tak dinafikan production nampak okay. Special effect dia not bad. Yelah KRU kan, aku rasa tu je lah yang diorang terror. And since UC yang direct, aku assume KRU ada involved lah bab-bab special effect ni. Kalau tak ada, good job. Good job bro on the special effect. Tetapi part audio tu yang fail. Across the board, babe. Fail. Suara aktor tak balance. Bila ada jerit-jerit tu, aku susah gila nak tangkap diorang punya dialog. Music, sound effect, kuat nak mampus. Senang cerita dia punya sound editing memang teruk gila. Aku sampai tukar headphone, babe. Sebab memula tu, aku ingat speaker aku ada hal. Tapi bila dah pakai headphone, obvious. Lagi ketara dia punya problem. Kan, dengan dia punya pemilihan music score yang agak confusing. Sound effect yang kejap ada, kejap tak ada. Kan ada satu scene tu, depan hotel orang berbual, background ada bunyi macam ombak laut, babe. Kan? What the hell? Kan? Aku tak tahu kenapa bunyi tu ada kat situ. Kau nak tunjuk bunyi apa tu? Nak tunjuk tempat tu apa? Berangin? Sebab hotel tu dalam hutan? It was so bad. Seriously. Bukan aku saja nak kutuk lah. Memang teruk. Dan lepas tu bunyi tu kejap ada, kejap tak ada. Bila kamera angle lain, dia hilang. Music score pula, pada aku macam tak ada pendirian. Music komedi, music horror, music playful, semua at the same time, babe. Macam funfair. Seriously, macam funfair. Bila kita pergi funfair tu kan, belah sini rumah hantu, belah sini Ferris wheel kan, belah sini ada game tembak-tembak. Masing-masing ada efek or music masing-masing kan, yang kau boleh dengar dari luar semua kan. Macam tu lah. Movie ni memang macam tu dia punya music. Pada aku it's bad lah. Because of that, aku rasa the tone of the movie is all over the place. Aku tahu kau nak buat komedi seram. But not like this lah. Okay? Ini bukan first time aku tengok filem komedi seram. Korang boleh tengok balik cerita Hantu Kat 5. Sebagai contoh kan. How they play around with the music, sound effect and everything. I know it's subjective. But when it's bad lah. Dari segi performance pula, pada aku cerita pun tak ditulis dengan baik. So aku rasa semua pelakon dah buat yang terbaik. Kan semuanya follow apa yang director ni nak. Which is tak membantu sebab tuan pengarah nampak macam clueless. So tak ada benda yang banyak sangat nak cakap pasal performance. Untuk part komedi tu je lah aku boleh komen sikit. Kan aku rasa dia punya punchline dia teruk lah. Tak membantu sangat. And banyak sangat sexual innuendo. Bro, orang tak rasa benda-benda tu kelakar lagi bro sekarang. Please lah. Please grow up. Okay? Actually aku agak tergilan sebab kau ada satu IP yang boleh dikatakan well known. Tapi kau memilih this direction in term of story. Aku rasa it's a missed opportunity lah. Sama ada boleh continue lagi untuk IP ni atau tidak, dia semuanya bergantung kepada penerimaan orang terhadap filem ni. Tapi untuk aku, honestly, overall aku boleh bagi 1 bintang je cerita ni. Aku cuba mencari sinar harapan di hujung terowong. Tapi malangnya bateri lampu aku dah habis. So sorry. Aku harap taksiran aku ni salah untuk filem ni. Kalau aku salah, aku minta maaf. Sebab aku pun nak belajar juga untuk improve diri aku sendiri. Ini korang yang tengok ni pun boleh belajar sekali. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Please subscribe dan like video ni. Seriously, boleh bantu aku. Dan jangan lupa kembali bersama Telegram untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.
Bye.